Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan Facebook dan juga follower page Nur Aminah Umar. Jadi pertama kali saya apa orang kata macam biasa kita memanjatkan kesyukuran kerana dikurniakan lagi satu hari yang penuh dengan kebaikan, yang diberikan kesihatan untuk kita meneruskan apa-apa yang kita rancangkan pada hari ini. Baik, sebelum saya mula ni tadi, sebenarnya saya ambil masa sekitar dalam 30 minit. Jadi kepada tuan dan puan sekitar pagi kalau ada masa insyaAllah dimudahkan urusan. Kalau ada masa setiap hari sekitar 30 minit begitu, bolehlah buat satu aktiviti untuk orang kata untuk diri sendiri. 30 minit tu untuk aktiviti diri sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita kata kita tak sempat nak bergerak aktif, nak exercise di luar, kita buatlah aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk menggerakkan otot-otot badan kita walaupun di rumah. Jadi insya-Allah kita jadikan semula rutin tu selain daripada kita kata kita mengamalkan apa orang kata aktiviti-aktiviti biasalah, amal ibadah kita yang seperti biasa yang kita memang lakukan hari-hari. Pada masa yang sama, dalam keadaan sekarang tuan dan puan, kita memang digalakkan untuk sentiasa bergerak supaya kita dapat mengawal emosi kita dengan keadaan yang lebih baik. Jadi untuk hari ini saya akan mengambil masa juga sekitar antara 10 ke 15 minit sahaja, di mana kali ini adalah tentang apa misi bisnes saya, tajuk yang saya letak tu. Kerana sebenarnya dalam sesi perbincangan dalam kumpulan secara online tempoh hari, ada seorang peserta, dia bertanya, Puan, macam mana saya nak set misi dan visi? Jadi sebenarnya kadang-kadang tuan dan puan, apabila kita dalam fasa nak memulakan bisnes ataupun kita kata kita mengurus bisnes yang sedia ada ini, yang mana yang kita dirikan, yang kita jadi foundernya, yang kita mungkin jalankan dengan adik-beradik, kawan ataupun dengan ahli keluarga ataupun dengan partner yang lain, apabila kita jalankan bisnes yang begitu, biasanya kita kata misi dan visi bisnes kita itu secara realitinya biasanya dia datang kemudian. Memang tuan dan puan, kita ada objektif. Katalah kenapa saya mulakan bisnes tu, kita ada objektif. Jadi antara objektif-objektif yang umum adalah sebagai contoh, kita nak mendapatkan orang kata pendapatan yang lebih stabil, kita nak membantu keuangan, keadaan ekonomi keluarga contoh. Jadi kesemua niat-niat ni, orang kata tujuan-tujuan ni biasanya akan berasal ataupun bermula daripada keadaan diri kita sendiri. Yang ini adalah normal. Yang ini adalah normal tuan dan puan, kerana kita bukannya syarikat korporat atau MNC yang ditubuhkan dengan duit investor yang berjuta-juta. Jadi kalau orang tanya kita apa tujuan kita buat bisnes, biasanya memang normal dia akan bermula daripada keperluan ataupun apa yang kita set untuk diri kita. Tetapi lama kelamaan apabila tuan dan puan dah berjalan tu, lama kelamaan tuan dan puan akan ada satu aspirasi lain. Tuan dan puan ada tujuan yang lebih besar. Itu yang kita kata dari awal lagi, apakah visi dan misi kita? Visi dan misi kita. Jadi betul kita memerlukan beberapa, kalau biasa di luar sana syarikat-syarikat akan adakan satu hari khusus nak tetapkan misi dan visi bisnes mereka. Jadi begitulah tuan dan puan, kalau syarikat-syarikat yang dah establish. Tetapi kalau syarikat kita baru bermula dan nak grow, betul macam Encik Muhammad Rizam sebut. Jadi biasanya memang kita tak salah kalau kita, betul lah tu, sebab kita ada apa orang cakap, misi dan visi secara peribadi kita tu memang ada. Jadi kita tak boleh nak tinggalkan yang itu. Tapi pada masa yang sama, bila kita dah mula nak build team, kita dah mula nak build business, kita dah misi dan visi kita tu dah melebar sedikit, dah luas sedikit. Mungkin kalau sebelum ni sesungguhnya tuan dan puan, macam saya sendiri memang ada orang kata tujuan, objektif menjalankan perniagaannya. Antaranya memanglah tuan dan puan, kita nak dapatkan orang kata pendapatan, kita nak menentukan sendiri pendapatan kita berapa, nak tentukan apa yang kita nak buat, nak tentukan sendiri falsafah apa yang kita nak aplikasikan dalam bisnes kita. Betul. Tetapi dia akan ada lagi expansion daripada situ. Jadi asalnya memang macam itu. Jadi kadang-kadang kita kata apa sebenarnya misi visi. Jadi kalau tuan tanya saya pendekatannya, marilah kita ambil satu pendekatan yang lebih mudah, iaitu dengan mengambil kira bahawa mengapa kita buat apa yang kita buat. Jadi kalau kita kata kalau kita kata apa orang kata vision kita tu apa? Sebenarnya vision ni sebenarnya kita bayangkan seolah-olah kita menulisnya dalam keadaan kita pada masa hadapan.
Sebab vision ni dia lebih jauh kan. Jadi maksudnya kita kata kita kalau nak tulis kita punya visi tu, vision statement kita tu, kita kena bayangkan yang kita berada di masa hadapan. Vision is written as if you are in the future, is written from the future. Jadi secara mudahnya macam itu. Kalau dalam syarikat corporate, mereka akan perlu, kalau tuan-tuan puan betul lah nak buat brainstorm, ada 2-3 hari daripada semualah balance scorecard lah apa semua, tengok nak tentukan misi dan visi. Tetapi jangan kita disebabkan kita belum jumpa misi dan visi bisnes yang sebenar, kita tak buat bisnes kita tu. Jangan, kita buat saja dulu, tapi along the way tu kita tetapkan. Tetapi secara amnya tujuan kita buat bisnes kita dah clear, kita dah tahu. Jadi kita teruskan dulu tuan dan puan, kita teruskan dulu. Baik. Jadi kalau kita kata pasal visi, macam itulah kan kalau pasal visi tu. Jadi kalau kita kata misi tu dia lebih ringkas. Mengapa saya buat? Kenapa syarikat saya ni mesti ada? Kenapa bisnes saya ni mesti ada? Itu misi. Saya bawa pendekatan yang lebih ringkas tuan dan puan, kerana kalau dari segi teori tuan nak belajar yang orang kata complicated tu, tuan boleh pergilah seminar ataupun tuan buat MBA untuk memahami apa macam mana nak tulis yang sebenar misi visi syarikat tu, go ahead. Tetapi dalam FB Live kali ini saya sebenarnya ingin membawa satu persepsi dan satu pendekatan yang lebih mudah, dan tuan dan puan, kita sebagai business owner ni tak kira lah sama ada kita professional practice, solo practice, kita ada company, kita ada subsidiary, kita ada banyak cawangan, kita ada sampai 20 unit kedai, tak ada masalah, tak apa. Tetapi yang penting adalah kefahaman kita tu, pemahaman kita itu tentang misi dan visi itu tadi. Jadi secara ringkasnya visi itu visi itu adalah satu perkara yang seolah-olah kita tulis dari masa hadapan. Manakala misi itu lebih kepada mengapa company kita wujud, mengapa bisnes kita itu perlu wujud. Jadi dalam salah satu perbincangan dalam, saya ada buka beberapa grup pembelajaran secara online, dah ada 3 grup. Jadi dalam grup-grup itu ada kepelbagaian dalam tu, ada macam-macam. Ada satu grup tu sampai 15 orang, ada satu grup tu dalam 22 orang. Jadi dia ada macam-macam dalam tu. Jadi grup biasanya yang saya ada tu tak besar. Ada sebahagian grup WhatsApp, ada sebahagian grup Facebook dan ada sebahagian grup Telegram. Jadi tuan dan puan, apabila kita kata apa yang kita nak clear, sebenarnya orang banyak sebut big why tu kan. Kenapa kita buat? Jadi apa yang kita nak buat tu mesti cukup besar supaya membolehkan kita teruskan dia. Contohlah tuan dan puan, saya bagi contoh. Katalah tuan dan puan masih lagi ada hutang. Masih ada lagi hutang belajar, ada lagi hutang dengan PTPTN, contoh. Saya tak tahulah, saya bagi contoh saja Masih lagi ada hutang di PTPTN sebanyak 30,000 contoh. Tuan nak langsaikan hutang tu. Jadi mungkin antara tujuan ataupun sebab tuan perlu berniaga ataupun ada side hustle tu tadi adalah untuk memastikan pembayaran ini dilunaskan sesegeranya. Jadi itu sebenarnya kita boleh jadikan sebagai personal purpose. Antara tujuan kita, tujuan peribadi kita mengapa kita jalankan. Tetapi tujuan peribadi itu tak cukup. Apabila kita ada group, apabila kita ada team, ada syarikat, kita perlukan satu tujuan yang lebih objektif untuk semua orang. Kerana tujuan bayar hutang PTPTN tu peribadi. Tapi kalau kita ada team, ada satu kumpulan, kita nak berkolaborasi ke, kita nak orang kata buka anak syarikat ke, berpartnership ke. Jadi kita kena ada satu orang kata misi yang jelas kenapa kita buat tu. Dan misi itu sebenarnya akan berdasarkan kepada apa yang kita nak capai pada masa hadapan, iaitu visi kita tu tadi. Jadi secara mudahnya, apa sebenarnya bisnes kita tu, kenapa dia ada? Memang orang cakap, alah puan, kita berbisnes mesti menyelesaikan masalah orang, betul? Betul lah tu, semua bisnes menyelesaikan masalah orang. Tetapi kita kata mesti ada tujuan-tujuan yang khusus. Jadi biasanya misi kita itu, kenapa syarikat kita wujud itu akan ada 2-3 perkara yang menyebabkan dia perlu ada. Tapi kalau visi kita tu ada satu yang besar, visi kita tu satu, sebab kita kata apa yang kita nak capai in the future. Jadi ada satu yang besar untuk kita setkan. Jadi dia bergantung kepada tuan dan puan, apa jenis bisnes tuan dan puan. Dia akan bermula daripada diri, akan bermula dengan orang kata partnership kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita dan seterusnya. Barulah dia akan berkembang, barulah dia akan explore kepada keperluan yang lain. Jadi kepada rakan-rakan Facebook, tuan dan puan yang masuk kepada yang masuk dalam FB Live ni, saya ucapkan terima kasih. Sebab kadang-kadang line saya ni slow sikit. Dia bila tuan dan puan komen tu saya nampak lambat. Jadi
apa orang kata, dalam keadaan sekarang ini, saya ada buat posting semalam dalam keadaan sekarang ni tuan dan puan, kita mesti menerima hakikat bahawa semua orang masih dalam keadaan yang sukar, ekonomi masih belum pulih sepenuhnya, masih ramai yang menerima yang sudah menerima surat-surat berhenti kerja, dan juga ada yang sudah menerima notis untuk pemberhentian kerja pada hujung Disember ini. Jadi dalam keadaan itu tuan dan puan, semua pihak kalau tuan dan puan perasan, kita sebenarnya saling sama-sama sokong, menyokong di antara satu sama lain. Kalau kita pun orang kata menjada, apa orang kata, memberi khidmat, jadi kita pun perlu ada model-model, ataupun kita perlu pivot, ataupun kita perlu melakukan sedikit perubahan. Jadi sekali lagi tuan dan puan, kita mainkan peranan kita yang kecil-kecil, semoga dia memberi impact. Terima kasih juga Puan Nurliana kerana join sekali dalam sesi FB Live. Jadi sekiranya tuan dan puan ada perkara-perkara yang boleh dikongsikan dengan orang-orang di luar sana, maka kongsikanlah. Sekiranya tuan dan puan ada bahagian kecil yang boleh orang kata diberi, meskipun bukan dalam bentuk duit, meskipun bukan dalam bentuk keuangan, maka kita berilah sumbangan kita dalam pelbagai aspek dan kategori, kerana ini masanya untuk kita, masih lagi untuk kita terus survive dan thrive, kerana kita menjangkakan situasi dan keadaan ekonomi kita ini akan berlanjutan sehingga tahun harapan. Jadi kita doakan keadaannya baik, dan kepada rakan-rakan dari yang baru pulang daripada perjalanan dari Sabah, moga tuan dan puan diberikan kekuatan dan kesihatan, kuarantinkan diri, dan kita sama-sama orang kata menjaga kemaslahatan bersama. Jadi untuk tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan ada perkara-perkara lain yang perlu dibincangkan, boleh terus ke laman website saya www.nuraminaomar.com, kerana sepanjang orang kata wujudnya landing page itu, kita masih lagi terus memberikan sesi 30 minit phone call session, consultation on phone, which is free. Ada setengah kadang-kadang rakan-rakan Facebook saya lebih suka hantar message PM. InsyaAllah mana-mana yang berkesempatan, walaupun lambat sikit, insyaAllah kita akan communicate lah, kita akan balas. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang banyak menyokong. Marilah kita sama-sama menyokong rakan-rakan bisnes kita. Kita doakan yang baik-baik kepada semua orang, sama ada yang bisnes atau tak bisnes. Jadi untuk itu dalam video FB Live ini kita dah kongsikan, saya kongsikan yang ringkas sahaja, supaya tuan dan puan, kita dalam keadaan sekarang kita tak nak orang kata banyak-banyak sangat pening kepala. Ya Puan Liza, Waalaikumsalam. Kita tak nak orang kata fikirkan banyak sangat perkara yang kita kata entangle. Jangan berselirat, mudahkan. Maksudnya mudahkan. Okey, kita kata okey nak sediakan misi dan visi, mudahkan. Jangan nak disusah-susahkan lagi, nak kena brainstorm 3 hari 2 malam. Betul lah kena brainstorm, tetapi tuan dan puan tak perlu orang kata let's simplify things supaya kita boleh mula. Terutama kepada rakan-rakan yang baru nak mula bisnes, rakan-rakan yang baru nak orang kata dah bertukar dia punya bisnes. Jadi kalau kita kata kita perlu pivot, kita perlu tukar sikit, tukar. Kerana ramai di luar sana pun dia dah banyak yang bertukar mengikut keperluan dan keadaan semasa dalam keadaan adanya pandemik dan COVID-19 ni. Jadi untuk itu tuan dan puan, tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Facebook Live akan datang. InsyaAllah esok lusa dipanjangkan umur kita jumpa lagi. Dengan itu saya signing off. Boleh terus ke www.nuraminaomar.com. Kita boleh berjumpa lagi di sana nanti. Assalamualaikum.